Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran subjek sains kita dengan membincangkan berkaitan dengan percambahan biji benih. Pada minggu lepas kita telah mempelajari dan membuat ulang kaji berkaitan dengan struktur biji benih dan fungsi setiap struktur tersebut. Jadi kita teruskan pula dengan apa yang berlaku kepada biji benih apabila biji benih ini mula ditanam di dalam tanah. Jadi seperti mana yang telah kita pelajari bahawa biji benih ini adalah merupakan asas kepada bagaimana pokok terbentuk. Jadi pokok yang ada sekarang ini sebenarnya bermula daripada biji benih. Jadi biji benih dia akan bercambah, dia akan membesar dan menghasilkan sebatang pokok. Jadi kita nak melihat bagaimanakah proses percambahan biji benih ini berlaku dan inilah yang akan kita bincangkan. Jadi sekarang ini semasa proses percambahan biji benih, jadi apa yang berlaku? Jadi berdasarkan kepada jenis percambahan biji benih, kita boleh bahagikan biji benih ini kepada dua jenis percambahan. Yang pertama kita panggil sebagai percambahan epigil dan yang kedua percambahan hipogil. Jadi ada dua, iaitu percambahan epigil dan percambahan hipogil. Ada dua jenis percambahan. Jadi apa beza kedua-dua ni? Iaitu percambahan epigil ini adalah apabila kotiledon daripada biji benih keluar dari tanah. Jadi semasa proses percambahan biji benih, kotiledon yang merupakan sebahagian daripada struktur biji benih turut keluar daripada tanah, keluar daripada tanah. Dan ini yang dipanggil sebagai percambahan epigil. Manakala percambahan hipogil pula adalah kotiledon tetap berada di dalam tanah sepanjang tempoh percambahan. Inilah membezakan di antara epigil dan juga hipogil. Jadi kita tengok daripada gambar rajah yang diberikan di sini, iaitu beza di antara percambahan epigil dan juga hipogil. Okey, kalau percambahan epigil, kita boleh lihat di sini, ini biji benih. Okey, ini adalah biji benih yang ditanam di dalam tanah. Okey, semasa proses percambahan, kita akan dapati bahawa radikal akan mula bercambah dan diikuti oleh plumul dan seterusnya percambahan pembesaran biji benih akan terus berlaku dan semasa percambahan tersebut kotiledon yang sepatutnya berada di dalam tanah turut keluar daripada tanah bersama-sama dengan proses pembesaran. Dan kita melihat di sini radikal terus membesar menjadi akar dan plumul membesar seterusnya menjadi daun dan batang. Manakala kotiledon keluar daripada tanah dan makin lama dia semakin menyusut saiznya sehinggalah habis digunakan dalam proses percambahan biji benih. Jadi kita boleh lihat bahawa kotiledon keluar daripada tanah dan menyusut saiznya digunakan sebagai makanan untuk proses pembesaran pokok ini. Seterusnya, kita lihat pula proses percambahan hipogil, di mana kotiledon yang terbentuk yang merupakan sebahagian daripada biji benih masih kekal berada di dalam tanah. Yang mengalami pembesaran iaitu plumul yang membentuk pucuk dan daun dan juga radikal yang membentuk akar akan terus bertumbesar dan kotiledon terus kekal berada di dalam tanah. Jadi keadaan kotiledon yang kekal di dalam tanah inilah yang dipanggil sebagai percambahan hipogil.
epigil. Okey, jadi dua jenis percambahan ini berlaku kepada biji benih. Jadi itu yang perlu kita ketahui dalam proses yang berlaku di dalam pembesaran biji benih. Jadi cikgu ulang semula, ada dua jenis percambahan biji benih. Yang pertama adalah percambahan epigil, di mana cotyledon akan terkeluar daripada tanah semasa proses percambahan biji benih menjadi pokok. Manakala percambahan hipogil, percambahan hipogil, cotyledon kekal di dalam tanah semasa proses percambahan biji benih untuk membentuk sebatang pokok. Jadi inilah dua jenis percambahan biji benih dan inilah proses yang berlaku semasa percambahan. Jadi semasa percambahan biji benih, plumul akan berkembang menjadi pucuk dan daun, manakala radikal akan berkembang menjadi akar, sehinggalah ia membentuk pokok yang dewasa. Jadi inilah yang berlaku kepada biji benih yang berkembang, yang bercambah, yang membesar menjadi sebatang pokok yang dewasa. Jadi selepas ini kita akan lihat pula video berkaitan dengan bagaimana proses tumbuh-tumbuhan terbentuk daripada biji benih ini. Video itu akan menunjukkan proses yang berlaku semasa percambahan biji benih supaya kita nampak lebih jelas bagaimana proses ini berlaku. Okey. Okey, ini adalah video berkaitan bagaimana biji benih bercambah. Jadi kita sama-sama lihat proses percambahan biji benih. Jadi dalam video yang pertama ni, ni adalah merupakan biji benih. Kita lihat biji benih ini radikal berkembang menjadi akar. Kita lihat bagaimana rakaman ini dibuat. Mengambil masa berbelas-belas hari untuk melihat proses ini berlaku. Dia bukan dalam masa sehari dua. Dia mengambil masa berpuluh-puluh hari untuk melihat bagaimana proses percambahan ini berlaku. Jadi sama-sama kita tengok di sini. Akar terbentuk dan selepas itu kita lihat plumul akan mula bercambah dan bahagian testa, ini bahagian cotyledon, bahagian cotyledon akan retak dan membolehkan plumul berkembang dan membentuk pucuk dan daun, membentuk batang, pucuk dan daun. Jadi dalam video ni ada beberapa jenis biji benih dan yang boleh kita lihat bagaimana sesuatu pokok itu dihasilkan daripada biji benih. Sama-sama kita nikmati video percambahan biji benih ini. Jadi ini sekarang sudah masuk hari ke-40. Okey, sekarang kita lihat pula biji benih tembikai yang ditanam di dalam tanah. Kita lihat hari dia di sini. Okey, plumul, radikal sudah membentuk akar. Kalau secara realiti mungkin kita tidak boleh melihat secara jelas. Apa yang kita nampak, mungkin kita tengok dari sehari ke sehari dia sudah bercambah. Tapi dengan rakaman video yang dibuat begini,
yang dirakam 24 jam sehari. Jadi boleh dilihat bagaimana proses itu berlaku. Jadi sangat cantik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, ini biji benih. Biji ini adalah ubi kentang. Ya, jadi ubi kentang itu sendiri adalah biji benih. Ya. Daripada situ biji bahagian ini, okey. Ini adalah cotyledon. Isi ubi kentang itu sendiri adalah merupakan cotyledon. Okey, ini biji benih yang sudah ditanam dalam tanah dan dia mula bercambah. Okey, seterusnya biji benih pada buah tomato. Ini buah tomato. Kalau dipotong, dalam dia ada biji benih tomato. Jadi tomato itu dipotong dan kemudian ditanam di dalam tanah. Dan kita akan lihat bagaimana daripada biji benih tomato itu terhasillah pokok. Mesti disiram dengan air untuk memastikan bekalan kepada percambahan itu berlaku. Dan selepas ini kita akan mempelajari syarat-syarat untuk biji benih itu bercambah. Jadi untuk memastikan biji benih itu boleh meneruskan proses percambahan membesar, maka dia memerlukan beberapa perkara. Ya, kalau tanpa perkara ini, bahan-bahan ini, maka dia tidak akan mengalami proses pembesaran dan bercambah. Jadi kita lihat di sini, daripada biji benih tomato tersebut terhasillah pokok, ya, yang terdiri daripada daun, batang dan juga akar. Jadi begitulah tadi berkaitan dengan percambahan, proses yang berlaku semasa percambahan biji benih. Untuk membolehkan biji benih mula bercambah, maka ia memerlukan beberapa syarat atau keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi tanpa syarat-syarat ini, maka biji benih tidak akan dapat melakukan proses percambahan. Jadi apakah syarat-syarat tersebut? Jadi kita lihat di sini ada 3 syarat utama yang mana ketiga-tiga ini perlu ada semasa proses percambahan biji benih. Apakah dia? Yang pertama, okey, tengok di sini. Okey, yang pertama adalah air. Syarat yang pertama adalah air. Yang kedua adalah udara. Dan yang ketiga adalah suhu yang sesuai. Jadi tiga-tiga syarat ini, iaitu air, udara dan suhu yang sesuai adalah syarat penting untuk proses percambahan biji benih. Jadi ketiga-tiga syarat ini perlu ada. Ketiga-tiga syarat ini perlu ada. Dan jika salah satunya tidak ada, maka biji benih tidak dapat bercambah. Jadi macam mana kita mengetahui bahawa air, udara dan suhu ini dapat
memberikan biji benih untuk bercambah, maka kita boleh membuktikannya dengan melakukan eksperimen seperti yang ditunjukkan di bawah, ya. Okey. Eksperimen 4.1 seperti mana yang ada di dalam buku teks. Eksperimen ini dilakukan untuk membolehkan kita mengetahui apakah syarat-syarat utama yang mesti ada bagi membolehkan biji benih mengalami proses percambahan. Jadi dalam eksperimen, seperti biasa, kita akan ada penyataan masalah, hipotesis tujuan pemboleh ubah bahan dan radas dan sebagainya. Jadi dalam eksperimen ini, penyataan masalah dia adalah kita nak mengkaji adakah udara, air dan suhu yang sesuai perlu untuk biji benih bercambah. Jadi hipotesis kita adalah biji benih memerlukan udara, air dan suhu yang sesuai untuk percambahan. Jadi tujuan eksperimen kita di sini adalah untuk menentukan syarat-syarat percambahan biji benih. Okey, pemboleh ubah dalam eksperimen ini adalah yang dimanipulasikan adalah kehadiran air, udara dan suhu. Pemboleh ubah bergerak balas adalah percambahan biji benih itu sendiri, dan pemboleh ubah yang dimalarkan adalah jenis biji benih. Bermaksud kita akan gunakan biji benih yang sama. Okey, kemudian bahan dan radas yang digunakan. Yang pertama, kita memerlukan tabung didih, kemudian kapas, air, minyak masak, kertas hitam, kacang hijau dan peti sejuk. Okey. Jadi ini semua adalah bahan dan radas yang diperlukan. Dan apakah prosedur dia? Okey, prosedur dia adalah yang pertama, sediakan 4 tabung didih yang berlabel A, B, C dan D seperti dalam rajah di bawah. Kita sediakan 4 tabung didih yang berlabel A, B, C dan D. Kemudian setiap tabung didih ini pula mempunyai keadaan ataupun keadaan yang berbeza. Jadi kita akan lihat di sini. Tabung didih A, ini tabung didih A. Okey. Dilapisi dengan kertas hitam. Kemudian diletakkan kapas yang lembap. Dan kemudian diletakkan biji benih, kacang hijau. Dan diletakkan pada suhu bilik. Itu adalah keadaan tabung didih A. Tabung didih A ini ada kapas lembap, ada biji benih, kemudian diletakkan kertas hitam. Tabung didih B pula diletakkan dengan kertas hitam juga pada bahagian luar, sama seperti tabung didih A. Tapi dalam dia diletakkan kapas kering. Yang ini tadi tabung didih A kapas lembap, yang ini kapas kering. Dan kemudian diletakkan biji benih di atas kapas kering tersebut dan diletakkan pada suhu bilik sama macam tabung didih A. Jadi tabung didih B, perbezaan dia dengan A adalah kapas dia. Kapas ini kering. Yang A tadi kapas lembap. Okey, kemudian tabung didih C. Tabung didih C. Okey. Diletakkan juga kertas hitam. Okey. Kemudian diletakkan air didih. Diletakkan air didih yang telah disejukkan. Ini air didih. Kemudian diletakkan biji benih dalam air didih tersebut dan dilapisi dengan
lapisan minyak masak. Ini adalah lapisan minyak masak yang berada di atas permukaan air tersebut dalam tabung didih C. Dan tabung didih C ini diletakkan pada suhu bilik juga. Kemudian tabung didih D. Okey, apa dia punya keadaan? Masih lagi tabung didih ini diletakkan dengan kertas hitam. Kemudian ada kapas lembap dan diletakkan biji benih di atas kapas yang lembap ini. Okey, nampaknya D ni seperti A. Kalau kita lihat A tadi, A, biji benih di atas kapas lembap, ada kertas hitam pada bahagian luar, sama macam D. Tapi beza dia adalah diletakkan dalam peti sejuk, di dalam suhu yang sejuk. Jadi itu 4 keadaan yang berbeza bagi setiap tabung didih seperti yang dinyatakan tadi. Jadi dengan ini kita boleh mengetahui dalam setiap tabung didih itu ada faktor-faktor yang berbeza. Jadi berdasarkan faktor yang berbeza ini kita boleh mengetahui apakah faktor tersebut boleh mempengaruhi percambahan biji benih. Jadi prosedur dia seperti yang telah diterangkan tadi. Jadi selepas kita dah siapkan semua, jadi kaedah yang ketiga iaitu perhatikan biji benih selepas 5 hari. Selepas 5 hari. Okey, selepas 5 hari. Jadi ini memakan masa 5 hari. Selepas 5 hari, kita akan catatkan keputusan yang diperolehi dan masukkan ke dalam jadual. Jadi selepas 5 hari, kita akan lihat apa yang berlaku kepada biji benih ini semua dalam A, B dan C. Apa yang berlaku. Jadi kita perlu ingat, selepas 5 hari, percambahan dicatatkan. Okey. Jadi semua itu akan selepas 5 hari, kita perlu catatkan keputusan sama ada biji benih bercambah ataupun tidak bagi setiap tabung didih di dalam jadual seperti yang dilihat di sini. Jadi dalam jadual ini, sebagai rekod kepada keputusan kita, kita perlu nyatakan dahulu keadaan-keadaan bagi setiap tabung didih. Contohnya di sini, untuk tabung didih A. Tabung didih A. Jadi tabung didih A, syarat dia apa tadi? Perlu kita ingat semula. Adakah kehadiran air, udara, suhu yang sesuai? Jadi kita tengok dulu, kembali balik kepada keadaan A. Adakah wujud air? Okey, air datang daripada kapas yang lembap. Kemudian udara ada daripada sini. Biji benih ni terdedah kepada udara. Dan suhu bilik. Suhu yang sesuai. Jadi kita letakkan dalam jadual ini, air tandakan right, udara tandakan right, suhu yang sesuai tandakan right. Okey, selepas itu untuk tabung didih B, apa yang berbeza adalah tiada air. B tidak mempunyai air, udara mempunyai udara dan pada suhu bilik suhu yang sesuai.
Kemudian tabung didih C. Tabung didih C ni kalau kita lihat ada lapisan minyak pada bahagian atas, bahagian permukaan air didih. Jadi dari segi kehadiran air, ada air, ini ada air. Dari segi udara, okey. Dari segi udara, untuk tabung didih C ini, udara tidak ada di dalam air didih. Jadi dalam tabung didih C ini, faktor yang ditiadakan adalah udara. Bagaimana caranya adalah dengan menggunakan air yang dididihkan. Air yang dididihkan tidak mempunyai udara di dalam air tersebut. Sebab semua udara tersebut telah dikeluarkan semasa proses pendidihan. Dan untuk memastikan udara daripada atmosfera tidak larut di dalam air ini, maka diletakkan lapisan minyak di atas permukaan air tersebut. Jadi dengan cara ini udara dapat disingkirkan daripada proses percambahan. Jadi kita letakkan maklumat untuk tabung didih C ni, okey, air ada tapi udara tidak ada. Suhu yang sesuai masih diletakkan dalam suhu bilik, jadi sesuai. Kemudian kita tengok kepada tabung didih D. Tabung didih D, air ada sebab kapas yang lembap. Kemudian udara ada daripada udara. Kemudian tapi diletakkan pada suhu yang sejuk di dalam peti ais. Jadi bermaksud udara ada, air ada, udara ada, tapi suhu tidak sesuai. Jadi dengan cara begini kita dapat memastikan adakah keadaan-keadaan itu penting untuk proses percambahan biji benih. Jadi secara kesimpulannya, kita boleh nyatakan bagi setiap tabung didih ini, jawapannya adalah untuk tabung didih A, selepas 5 hari kita akan dapati biji benih bercambah. Biji benih bercambah. Manakala bagi tabung didih B, tidak bercambah. Ini hasil daripada eksperimen yang kita buat. Begitu juga dengan tabung didih C, tidak bercambah. Dan juga tabung didih D juga tidak bercambah. Jadi inilah keputusan yang diperolehi selepas 5 hari. Jadi daripada sini, kesimpulan dia adalah kita dapati bahawa kehadiran ketiga-tiga air, udara dan suhu yang sesuai pada masa yang sama penting untuk memastikan biji benih bercambah. Jika salah satu tidak hadir, contoh air tak ada, atau udara tidak ada, atau suhu tidak sesuai, maka apa yang akan berlaku? Biji benih tidak akan bercambah. Jadi kesimpulan dia adalah biji benih memerlukan air, udara dan suhu yang sesuai untuk membolehkan ia bercambah. Jadi itulah kesimpulan kita pada kali ini berkaitan dengan proses percambahan biji benih dan syarat-syarat yang diperlukan untuk membolehkan biji benih bercambah.
Jadi diharapkan semua murid dapat memahami, mengingati konsep yang telah kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan proses percambahan biji benih dan syarat-syarat percambahan biji benih. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang dipelajari, insya-Allah. Dan pada minggu depan kita akan membincangkan latihan-latihan berkaitan dengan bab yang keempat ini. Sekian, terima kasih.